Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendalilan Habib Muzi untuk membolehkan istighasah minta dengan mayat kepada mayat lah, istighasah minta hajat daripada mayat lah. Ketika darurat lah istighasah ni. Habib Muzi berkata, kita boleh melihat kejadian tsunami di Aceh beberapa tahun yang silam. Bagaimana air laut yang setinggi 30 meter dengan kecepatan 300 km, 300 km sejak ni, dan kekuatannya ratusan juta ton, mereka tak menyentuh masjid tua dan makam-makam solehin. Duk jaga masjid dan makam-makam solehin yang tak hancur dah. Hingga mereka yang lari ke makam solehin selamat. Itu hujah dia lah. Inilah bukti bahawa istighasah dikendaki oleh Allah SWT. Kerana kalau tidak, lalu mengapa Allah jadikan di makam-makam solehin, kubur-kubur ni, makam-makam ni, kubur-kubur solehin soleh tu, terdapat benteng yang tak terlihat membentengi air banjir, itulah air tsunami tu dah. Iaitu sebagai isyarat ilahi bahawa demikianlah Allah memuliakan tubuh yang taat padanya Allah SWT lah. Tubuh-tubuh tak bernyawa itu Allah jadikan benteng untuk mereka yang hidup. Tubuh yang tak bernyawa itu Allah jadikan sumber rahmat dan perlindungannya kepada mereka yang berlindung dan lari ke makam, ke kubur-kubur mereka dah. Tak ada jalan lain tak. Mereka lari berlindung pada hamba Allah yang soleh, mereka selamat. Mereka lari ke masjid-masjid tua yang bekas tempat sujudnya orang-orang soleh. Bukan ke masjid tu kan tempat sujud orang soleh dah. Maka mereka selamat. Mereka yang lari dengan keretanya tidak selamat. Mereka yang lari mencari tim sah dah. Tinggal apa ni, penyelamat kali dah. Tidak selamat juga dah. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah jadikan makam sebagai perantara perlindungan Allah SWT dah? Kenapa bukan orang yang hidup? Kenapa bukan gunung? Kenapa bukan perumahan-perumahan? Jawapannya bahawa Allah mengajari penduduk bumi ini beristighasah, minta tolong, minta hajat ketika terdesak pada salihin orang soleh. Walillahi taufiq. Meniti kesempurnaan imam dah. Halaman 7 hingga 8 lah. Sanggahan. Sungguh ini merupakan pendalilan yang sangat aneh bin ajaib dari Habib Muzi, dan sanggahan terhadap pendalilan beliau ini dari beberapa sisi. Pertama, apakah begini cara berdalil yang benar dalam beragama? Mana dalil dari Al-Quran dan hadis Habibuna Rasulullah SAW? Ataupun perkataan para sahabat dengan riwayat yang benar? Apakah kerana sebuah keyakinan yang sudah mengakar, lalu menghalalkan segala cara agar keyakinan boleh terima? Tidak boleh disangka pendalilan seperti ini keluar dari Habib Muzi. Macam mana okay? Untuk guru ta'ali dah. Tiba-tiba cara dalil cerita gini-gini. Benar-benar aneh bin ajaib. Subhanallah, Allahul musta'an. Kedua, apakah Habib Muzi sudah melakukan sensus data orang yang selamat dari bencana tsunami di Aceh kerana secara keseluruhan, dengan perhatikan sebab kenapa mereka selamat? Buat data molek kau cerita-cerita orang setiap mana berapa orang selamat kubur, berapa orang selamat atas rumah, berapa orang selamat. Dah data yang banyak mana, persatu-peratus macam mana dah. Apakah yang selamat kerana berdoa kepada Allah tanpa beristighasah kepada mayat lebih sedikit daripada yang selamat kerana beristighasah kepada mayat? Tak ada ke ramai-ramai atau doa kepada Allah ni. Selamat doa kepada Allah. Buat datang molek. Minta dengan mayat, dengan tok mati, tok guru, tok alim, tok wali ni berapa orang? Minta dengan Allah direct apa orang? Ada data cukup dekat ke? Ada orang terus minta dengan Allah, tak ingat pun tok wali. Ada setengah tu ingat ke tok wali dulu kan? Mat ramai ni lebih ramai ni. Ketiga, berkata Habib Muzi, mereka yang lari mencari tim SAR ni, tak tahulah, mungkin bomba ke penyelamat lah, tidak selamat. Ini merupakan pernyataan yang aneh berajaib yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah waktu terjadi bencana tsunami yang terjadi secara tiba-tiba sudah ada tim SAR, tim penyelamat ni lah. Panggil apa tempat kita ni panggil macam bomba tu lah. Panggil apa? Boleh panggil apa tak mari ni dah. Jadi golongan-golongan hak ni lah, hak tu keselamat ni di lokasi kejadian tak kali itu, masa bencana tsunami itu tiba. Ia lebih tiba-tiba ada banjir dah, bukan mari sekali macam banjir ni. Adalah hujan lebat dulu dah. Ni tak ada hujan ke apa, tsunami pakai mari sekaligus ya.
Ada ke tim penyelamat polis askar ke apa mari solo ni? Ataukah tim penyelamat tu tiba di lokasi kejadian setelah selesai tsunami ni? Bila laku dah? Pas selesai tsunami. Lantas kalaupun seandainya ada tim penyelamat lah, tak kali itu maka apakah terbetik di fikiran masyarakat untuk mencari tim penyelamat sementara tsunami begitu cepat menyerang pada ketika itu dah? Lantas jika tim penyelamat tu ada ketika tak kali itu, di manakah lokasi mereka? Apakah mereka selamat atau tidak selamat kerana terkena tsunami? Mereka penyelamat bomba pertama dah. Selamat ke tak pasal tiba-tiba dah. Keempat, perkataan Nabi Musa, mereka lari ke makam salihin, kubur-kubur orang soleh, tok wali, tok guru ni selamat. Inilah bukti bahawa istighasah dikendaki oleh Allah SWT. Kerana kalau tidak, lalu mengapa Allah jadikan di makam-makam kubur-kubur orang soleh itu terdapat benteng yang tak terlihat membentengi air bah itu? Ini merupakan pernyataan yang menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ada data yang valid, yang tepat, yang cukup lengkap ada? Kaji universiti ke apa ada yang ambil data ni yang lengkap yang boleh dipertanggungjawabkan? Bahasanya sebahagian kaum muslimin selamat kerana beristighasah pada mayat. Betul ke? Ya. Ataupun sedang molek hidup kubur tu nah. Ataupun sedang masjid tu sedang molek. Dah. Di manakah lokasi kuburan-kuburan tersebut sehingga orang-orang yang berlindung ke kuburan tersebut selamat? Kalau kubur tempat tinggi lah. Dah. Padahlah tak nak ke kubur tempat lain ustaz selamat juga dah. Apakah lokasi yang dataran tinggi ataukah di dataran yang rendah? Jika kuburan tersebut di dataran tinggi, maka boleh jadi sebab keselamatan bukanlah kerana kuburan-kuburan tersebut, akan tetapi kerana lokasi kedudukan kuburan yang berada di dataran tinggi. Menurut kajian molek lah. Dia data lengkap dah. Jika seandainya lokasi kuburan di dataran rendah, maka inilah yang ajaib, menunjukkan bahawa air tsunami terhalang dinding yang tidak nampak, sebagaimana perkataan Nabi Musa. Kalau betul, tempat ni memang kena. Tiba-tiba ada tempat rendah ke apa, sepatut kena, tiba-tiba kena, tak apa lah. Kalau tempat tu memang tinggi dah, sekat air, ada bukit, ada apa halangnya, memang secara zahir memang ada halangnya, tak boleh buat hujah lah. Kerana kami sangat perlukan informasi yang akurat, yang tepat lah, dengan data yang valid, yang boleh dipertanggungjawabkan dari Habib Musa. Jangan lupa jumlah orang yang selamat tersebut kerana kuburan tersebut. Ya. Ada ke banding rumah orang, banding lah. Ada selamat atas rumah, ada selamat atas bangunan atas bukit ke apa. Nak buat sekali lah, tengok mana paling ramai dah. Seterusnya, kami ingin tahu data kuburan-kuburan tersebut benar-benar orang solehkah atau soleh-solehan dah. Bapak soleh dah, tak wali gila ke apa dah. Berlaku dah. Ataupun bukit tak wali pun tak, kubur pun tak ada. Ada setengah kata kubur tak wali. Kubur tu sendiri kita, orang korek tak ada kubur. Tak ada orang mati dah. Lantas jika memang benar banyak yang selamat kerana berlindung di kuburan tersebut, maka apakah mereka selamat kerana beristighasah kepada penghuni kuburan tersebut? Dah. Kami memerlukan bukti yang nyata akan hal ini. Kalau dia selamat tu, kalau duduk kubur tu, tiba-tiba kubur tu kukuh ke apa dah, tak utuh ke apa, dia selamat. Dia tak minta gapo pun, tak berasa apa hati dia nak minta tolong dari kubur. Dia selamat tu adakah kerana berkat kubur ataupun kerana dia minta istighasah suka pula dah. Dan berkat suka pula. Dan berapakah jumlah mereka tersebut? Peratus saya berapa data betul. Ataukah kebetulan saja dah? Ataukah mereka beristighasah langsung kepada Allah Ta'ala dah? Kalau duduk kubur, tiba-tiba dia minta tolong Tuhan, tiba-tiba selamat di kubur. Adakah dia minta untuk kubur? Tak, dia minta untuk Tuhan. Lain juga dah. Kelima, perkataan Habib Musa, mereka yang lari ke makam, ke kubur-kubur orang salihin selamat. Inilah bukti bahawa istighasah dikendaki oleh Allah SWT. Sungguh ini merupakan pernyataan yang sangat berani sekali. Ini adalah berbicara tentang sesuatu yang gaib, yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Kerana saya mengajak Habib Musa untuk merenungkan hal berikutnya. Perkataannya lah, inilah bukti bahawa istighasah dikendaki oleh Allah SWT. Bukti bahawa sesuatu dikendaki Allah. Apakah hanya dengan perkiraan seperti ini? Di saat banyak sekali ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis yang menyatakan bahawa istighasah lah, meminta sesuatu, meminta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Mau tahu mana dah ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut dah. Semata-mata cerita ni kan. Banyaklah khurafat dah. Khurafat. Orang sembah tak berhala apa dia kata. Dia sembah tak berhala, dia selamat dah. Kalau kita tengok dalam internet macam-macam, ada tunjuk tempat berhala dia selamat, ada tunjuk Kristian tunjuk patung Yesus dia selamat dah. Kena ribut ke apa, tak utuh patung Yesus dia dah. Berat je tu kerja kita. Bukankah ada juga laporan dalam sebahagian situs internet bahawasanya ada gereja tua yang selamat dah. Gereja pun selamat. Apakah ini bukti bahawasanya Allah menghendaki dan meredai kesyirikan kaum Nasrani?
Apakah orang yang tidak selamat dalam peristiwa tsunami meskipun mereka beristighosah minta tolong hajat terus langsung pada Allah lebih buruk daripada orang-orang yang selamat kerana beristighosah pada mayat penghuni kubur dah. Tak wali ke apa kuburnya dah. Orang yang terkena musibah belum tentu lebih buruk daripada orang yang selamat. Kerana yang tidak selamat boleh jadi musibah merupakan penghapusan dosa-dosanya dan meninggikan darjatnya, sementara yang selamat boleh jadi merupakan istidraj dari Allah. Mungkin juga yang selamat tu tipu daya Allah juga pada dia dah. Kalau seandainya kita berdalil dengan kenyataan mereka, maka boleh saja seorang Wahabi akan berkata kepada Muzir, "Tuh, lihat kerajaan Arab Saudi telah pun puluhan tahun mengatur Masjid Nabawi dan Masjidil Haram serta kepengurusan haji dan umrah. Bukankah ini bukti bahawasanya Allah meredai kaum Wahabi?" Nak hujah kita tanyalah dia mahu sebab ni mahu menang kaum Wahabi ni. Kalau kita kata kalau gitu Wahabi lah betul. Lama mana dia pergi Masjid Nabi, Masjid Mekah ni. Dan Allah mengajarkan pada umat Islam agar meladani mereka. Dan seorang Wahabi yang lain berkata, ya. Mana dah? Dan seorang Wahabi yang lain pula berkata dah. Tuh, lihat, bukankah kerajaan Saudi pusat Wahabi dalam keadaan yang aman dan makmur, sementara negara-negara lain seperti Yaman yang pusatnya kaum Sufi dan tempat belajarnya para Habib, di antaranya Habib Muzir, dalam keadaan kacau bilau dan tidak aman, serta perekonomian terkebelakang. Bukankah ini adalah menunjukkan bahawa Allah mengajar umat Islam agar meladani kerajaan Saudi pusat Wahabi? Kalau kita nak hujah gitulah, nak suruh cetus menyingkir lah. Kerana apakah Habib Muzir mengajarkan dan menganjurkan jika kaum muslimin menghadapi musibah yang sangat besar yang mengancam kematian seperti tsunami, maka apakah mereka segera mencari kuburan orang yang soleh untuk beristighosah kepada mayat-mayat dan meninggalkan beristighosah minta tolong bentak hajat langsung kepada Allah? Tak ingat ke Allah ingat ke tak wadi dulu lah. Bukankah Allah berfirman, "Amma yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su'?" Atau siapakah yang perkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan? Yujibul muttar dah. Apabila ia berdoa kepadanya, idza da'ahu, dan dia menghilangkan kesusahan, wa yakshifus su', menghilangkan kesusahan Allah lah. Sebenarnya yang berkata wali ni ayat ni kan. Bukankah Allah juga berfirman, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Fa inni qarib. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Surah Al-Baqarah ayat 108. Ar-Razi berkata, qala wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib wa lam yaqul faqul inni qaribun fatadalla ala ta'zimi hal ad-du'a min wujuh. Al-awwal ka'annahu subhanahu wa ta'ala yaqulu 'abdi anta innama tahtaju ila al-wasitah fi ghairi waqti ad-du'a amma fi maqam ad-du'a fala wasitatan baini wa bainik. Allah Ta'ala berfirman, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Dan Allah SWT tidak berkata, katakanlah aku dekat. Maka ayat ini menunjukkan akan pengagungan keadaan tak kala berdoa dari banyak sisi ni. Ayat bunyi doa ni sangat mulia lah. Doa pula pada Allah dah. Yang pertama, seakan-akan Allah SWT berkata, hambaku, engkau hanyalah memerlukan wasitah perantara di selain waktu berdoa. Adapun dalam keadaan berdoa, maka tidak ada perantara, tidak ada wasitah lah perantaraan antara aku dengan engkau dengan direct. Ini qarib, sangat dekat lah. Maksudnya Allah nak cerita Allah SWT ni sangat-sangat dekat dengan hambanya. Maha mendengar, maha cepat mengabulkan doa berbanding dengan Tok Wali kau orang mati yang kubur tu. Tok Guru kau Nabi kau apa? Tak ada dia mendengar, tak Allah dengar dulu. Doa Allah kabulkan dulu doa mereka sebelum sebelum dengan Tok Wali kubur. Rujuk Mafatihul Ghaib juzuk ke-5 muka 1. Renungkanlah wahai Habib Muzir, kalau istighosah minta tolong kepada si mati ni seperti ini dikendaki oleh Allah Ta'ala sebagaimana angan-angan Habib, maka kenapa ketika terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansar dalam pemilihan khalifah setelah wafatnya Habibuna Rasulullah SAW, kaum Muhajirin dan Ansar tidak beristighosah ke kuburan Rasulullah SAW, padahal keadaan sangatlah genting dan penting. Seterusnya, terjadi peperangan
Melawan orang murtad yang menyebabkan banyak meninggalnya dari para ahli baca Quran. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menyarankan Abu Bakar agar dikumpulkannya Al-Quran dalam satu mushaf. Kenapa Abu Bakar tidak beristighosah ke kuburan Nabi Muhammad SAW dalam hal ini meminta pertolongan, padahal ini adalah kejadian yang sangat-sangat penting dah. Gitulah. Kumpul Quran pun tak tanya Nabi dah, tak istighosah Nabi. Tak minta hajat dengan Nabi. Terjadi yang seterusnya, terjadi ta'un di zaman pemerintahan Umar radhiyallahu yang menyebabkan banyaknya kaum muslimin yang meninggal. Kenapa mereka tidak beristighosah minta hajat ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seterusnya terjadi penyerangan kaum Khawarij terhadap kepimpinan Uthman radhiyallahu anhu yang menyebabkan syahidnya Uthman radhiyallahu anhu. Kenapa para sahabat radhiyallahu anhu tidak beristighosah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta hajat, minta pertolongan Nabi apa dah? Yang seterusnya terjadi beberapa pertempuran di zaman pemerintahan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan keadaan kaum muslimin saat itu sangat genting dan kacau bilau lah. Kenapa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak beristighosah, tidak minta hajat pertolongan ke kuburan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa dah? Masih banyak lagi Habib kejadian-kejadian genting dan sangat-sangat penting, tapi kenapa para sahabat radhiyallahu anhum tidak beristighosah, tidak minta hajat, minta pertolongan ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sebagai perantaraan dengan Allah ni? Kenapa dah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat Ibu sebelah. Duduk Oktober Ibu sebelah ni. Abdul Muhsin Firanda Adrija. Wallahu a'lam, setakat tu dulu. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.